Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas ni, cikgu minta dan cikgu nak ingatkan sekali lagi lah, pastikan link kehadiran tu diisi. Okey. Okey, lepas tu yang paling penting sekali pada cikgu, sebab kita dah penghujung kelas PDPR bagi tingkatan 4. Okey, lepas ni minggu depan kelas kamu akan dipecahkan kepada 2 kumpulan. Okey, jadi kalau tak silap cikgu, ialah satu kumpulan ialah kelas akaun dan satu lagi kelas ialah kelas perniagaan. Jadi kelas yang kita akan tengok, kamu akan ada taklimat pada 15 hari bulan, okey, daripada pengurusan sekolah. Okey, jadi saya tak pasti kelas mana yang akan berada di minggu genap dan juga minggu ganjil. Okey, jadi dia sebenarnya bergantung kepada bilangan pelajar lah. Mana setakat ni arahan daripada kementerian, okey, untuk mengikut SOP tu, mana pelajar tu digilirkan. Okey, digilirkan. Okey, maknanya kalau cikgu mengajar tu, jadi maknanya dalam 2 minggu untuk satu atau 2 silibus lah. Okey, 1 atau 2, 3 silibus lah. Okey, jadi maknanya dia akan lambat habis. Okey, jadi itu sebabnya cikgu nak kejar untuk habiskan bab 10. Jadi kita tinggal hanya bab 11 dan 12. Okey, jangan lupa lepas ni kita ada lagi tugasan yang sangat penting. Okey, kita akan buat amali ni atau PK. PK tu sangat penting jugalah sebab dia ada format yang baru. Okey, yang selepas cikgu diberi kursus pada bulan Ogos itu hari, okey, dia ada pembaruan sikit. Okey. Okey, hari ini kita teruskan dengan bab yang baru. Okey. Bab 10.2 tu bab apa ya? Bab 10.2. Boleh siapa-siapa respon kat sini? Kelas kita sebelum 10.3 topik apa tu? Okey, bagus. Radikal bebas. Okey, radikal bebas ni baik ke tidak baik untuk tubuh badan manusia? Ada sebab cikgu tanya ni. Baik atau tidak baik radikal bebas ni bila masuk dalam tubuh badan manusia? Okey, dia tidak baik. Okey, hari ni kita belajar tentang bagaimana kita nak menyelamat tubuh badan kita daripada radikal bebas. Okey, jadi nama bahan itu ialah bahan antioksida. Okey, bahan antioksida. Okey, standard pembelajaran hari ini kita akan belajar ada 3 sahaja. Okey, iaitu 10.3.1 memerihalkan bahan antioksida. Okey, 10.3.2 menerangkan tindakan bahan antioksida ke atas radikal bebas. Okey, kemudian 10.3.3 menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, bagi 10.3.3 ni nanti kita akan jalankan di sekolah. Okey, jadi naik sekolah saya rasa untuk yang hari yang kedua kita punya PDPR tu, saya nak setiap orang bawa apple hijau. Boleh ni? Okey, take note tolong bawa apple hijau. Okey, untuk kita jalankan eksperimen pengaruh pengoksidaan makanan. Okey, jangan lupa nanti terutamanya pelajar asrama. Okey, pelajar luar cikgu rasa tak ada masalah apple hijau Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, tapi cikgu akan terangkan macam mana amali itu akan dibuat lah. Okey, sebelum kita mulakan kita punya topik bahan antioksida ni, saya nak kamu baca satu brosur, satu brosur yang berkait rapat tentang radikal bebas.
Tapi cikgu saja je bagi dalam bahasa Inggeris. Okey, supaya kita dapat menjalankan proses EMK kita lah, elemen merentasi kurikulum. Okey, tengok gambar tu betul-betul. Okey, lepas tu saya nak setiap orang komen apa yang kamu faham secara keseluruhan. Okey. Okey, tengok dulu betul-betul. Okey, lepas tu komen. Okey, apa yang kamu faham dengan gambar ni, poster ni, brosur ni. Okey, apa yang kamu faham? Okey, kerosakan DNA. Okey, lagi? Adakah kerosakan DNA saja maklumat yang ada dekat poster tu? Apa lagi yang kamu boleh retrieve atau keluarkan maklumat daripada poster tersebut? Okey, yang lain jangan senyap. Respon. Merokok merosakkan DNA. Okey, lagi. Bagus. Ada maklumat kat situ. Okey, faktor daripada luaran dan dalaman. Okey. Kandungan apa tu, Syami? Cuba lengkapkan ayat tu. Ayat tu macam tergantung sikit tu. Okey, lain-lain. Okey, kamu kena berinteraksi. Kalau kamu tak ada interaksi, makna kelas kita tidak berfungsi dengan baik. Okey, cikgu tak minta kamu bercakap. Saya minta kamu hanya type respon kamu sahaja. Okey, lain-lain. Adila tak nak cuba? Nurin, Alia, cubalah cuba. Okey, apa yang kamu faham? Kesan terhadap anak dalam kandungan. Okey. Sekejap. Cikgu rasa macam kesan terhadap anak. Ada ke maklumat kat situ? Okey, bolehlah. Okey, sebab kamu fokuskan kepada DNA. Okey. Okey, lain? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, daripada gambar rajah ni, okey, boleh tak cikgu cakap, okey, boleh tak kamu senaraikan contoh-contoh radikal bebas dalam poster ni? Okey, apa yang kamu nampak? Apakah radikal bebas yang ada dalam poster ni? Pencemaran udara. Okey, disebabkan oleh asap rokok lah. Okey, lagi? Sinar ultra ungu. Okey, sinar ultra ungu ni datang daripada mana tu? Sinaran ultra ungu kita ni. Okey, bagus. Daripada matahari. Okey, kesan matahari. Okey, jadi apa maksud dia kat sini? Okey, apa yang kamu senaraikan? Okey, ada satu lagi tu. Label yang kamu belajar masa di tingkatan 1. Okey, okey, cecair radiasi. Okey, okey, ada unsur-unsur. Okey, tenaga nuklear kan itu. Sebenarnya dia bukan tenaga nuklear lah, hasil buangan sisa-sisa bahan radioaktif. Okey. Okey, kita tak pasti juga Syami dalam tong tu mestinya cecair, tak semestinya. Okey. Okey, dia ada bahan-bahan yang tercemar oleh bahan radioaktif. Okey, betul lah tu. Okey, jadi mana kalau kita tengok kat sini, kamu faham lah. Okey, kalau kita katakan DNA damage ni, okey, atau dalam bahasa Inggeris dia kerosakan DNA ni, okey, dia lebih kurang kepada sel-sel yang stabil telah diganggu gugat oleh sinar ultra ungu, okey, bahan radioaktif, pencemaran udara dan juga okey, hasil daripada pencemaran asap okey, rokok. Okey, dan sebagainya lah. Okey, jadi ni antara contoh-contoh yang menyebabkan DNA tu menjadi rosak. Jadi kesemuanya tu adalah
radikal bebas yang kita belajar pada pembelajaran yang lepas. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, kita dah kata tadi, kita dah tengok daripada peringkat awal tadi, kita tengok ada kerosakan DNA. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, DNA asal kita adalah dalam keadaan sempurna, baik, tiada gangguan. Okey, jadi kamu tengok bintik-bintik merah ni, ini adalah bahan-bahan radikal bebas yang kita perolehi daripada persekitaran. Okey, jadi dia menyerang sel yang stabil tadi. Akhirnya dia akan ada tekanan oksidatif. Okey, jadi menyebabkan sel itu rosak. Okey, faham? Setakat ni boleh faham kesan radikal bebas tu? Jelas? Okey. Jadi tekanan oksidatif itulah yang menyebabkan kerosakan sel kita tadi. Itu yang menyebabkan DNA damage kita berlaku pada tubuh badan manusia. Okey. Okey, jadi hari ini kita nak belajar bahan antioksidan. Jadi daripada segi maklumat, okey, bahan antioksidan ni ialah suatu bahan yang menghalang bahan yang lain seperti radikal bebas daripada melakukan tindak balas pengoksidaan. Okey, jadi kalau kita tengok tadi daripada gambar yang awal tadi, tindak balas pengoksidaan tu kita panggil dia sebagai oxidative stress. Okey, kesan stres pengoksidaan yang berlaku pada sel manusia. Okey, jadi kita tengok tindak balas pengoksidaan ni berlaku atau suatu tindak balas kimia. Okey, dia memang satu tindak balas kimia yang menghasilkan radikal bebas lalu menyebabkan tindak balas berantai yang boleh merosakkan sel-sel badan. Okey, itu yang menyebabkan kalau kita tengok daripada gambar poster awal tadi, dia kesan daripada faktor luaran itu saja. Okey, dia menghasilkan radikal bebas dan seterusnya radikal bebas tu masuk dalam tubuh badan manusia. Akhirnya dia mengganggu gugat sel-sel yang stabil dalam tubuh badan manusia. Okey, akhirnya kena tekanan atau tindak balas pengoksidaan dan akhirnya merosakkan sel. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila adanya bahan antioksida, jadi apa yang boleh membantu kita daripada tindak balas pengoksidaan tu ialah boleh mendermakan elektron, okey, untuk menghentikan tindak balas pengoksidaan. Okey, ingat balik daripada pembelajaran yang lepas, kalau kita tengok radikal bebas ni adalah satu atom yang tidak stabil. Ingat tak lagi? Ingat tak? Dia tak cukup bilangan. Bilangan apa? Boleh respon kat cikgu. Bilangan apa yang menyebabkan sesuatu atom tu tidak stabil? Proton, elektron atau neutron? Yang mana satu? Bilangan apa yang menyebabkan berlakunya radikal bebas tu? Okey, bagus. Bilangan elektron yang tidak mencukupi. Okey, jadi ingat kalau kita ceritakan balik pasal radikal bebas daripada pembelajaran yang sebelum ni, kita tahu dia ada atom sahaja dan kemudian ada satu lagi adalah molekul. Okey, yang kita boleh memperolehi konsep radikal bebas. Okey, kemudian jadi bahan antioksida ni, kalau kita tengok ni, dia mampu untuk mendermakan elektron tanpa berubah menjadi radikal bebas. Jadi mana radikal bebas tadi, bila dia ada kekurangan elektron, jadi dengan adanya antioksida, jadi dia akan memberilah, macam contoh dia akan berilah satu elektron pada radikal bebas dan akhirnya radikal bebas tu akan menjadi stabil. Jadi akhirnya bila benda yang stabil ni dia tidak akan mengganggu sel-sel yang lain. Okey, jadi ingat je lah. Kalau paling senang kita nak ingat ialah free radical ni dia lebih towards to evil. Maknanya tidak elok radikal bebas ni.
Kalau antioksidan ni kita kata dia is more towards angel lah. Okay, yang lebih baik lagi. Okay, jadi tu antara contoh. Jadi akhirnya bila adanya bahan antioksidan, dia menyeimbangkan radikal bebas. Okay, setakat ni faham konsep asas? Boleh? Ada apa-apa soalan sebelum cikgu bergerak kepada slide yang seterusnya? Okay, Syazmi you faham? Yang lain macam mana? Dah berbulan-bulan dengan cikgu kelas PDPR ni. Ramai yang masih malu-malu lagi nak type. Okay. Okay, jadi cikgu harap kamu fahamkan betul-betul konsep dia. Okay. Apa yang cikgu cakap tadi ringkasan dia? Kalau radikal bebas tu dia lebih kepada apa tu? Bermula dengan huruf E tadi. Apa dia? E apa tadi? Mewakili apa cikgu cakap radikal bebas tu? Kalau bahan antioksidan ni dia lebih kepada apa tu? Bermula dengan huruf A. Evil and angel kan? Yang cikgu cakap tadi kan? Jadi radikal bebas tu lebih kepada yang tidak baik. Evil lah. Okey, kalau antioksidan ni dia lebih kepada yang baik. Okey, cikgu panggil dia angel lah, malaikat. Tu antara contoh lah. Okey, tapi kena ingat juga apa yang berlaku kat situ semuanya adalah ketentuan Allah. Okey. Okey, kita tengok antara sumber-sumber bahan antioksidan. Okey. Okey, apa yang kamu nampak tu? Yang cikgu selalu nampak ialah bila kamu makan ada benda hijau, kamu suka tolak tepi. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Berapa orang tak suka makan sayur tu? Buah cikgu tahu ramai yang akan suka. Kalau cikgu pernah lah berlaku, cikgu tengok dekat kantin tu selalu kalau makcik kantin tu masak, benda-benda hijau ni selalu berada di pinggiran pinggan. Betul? Tu ada dah setuju 2-3 orang tu. Okey. Jadi kena ingat apa yang perlu kamu kena ambil. Okey, salah satu contoh sumber bahan antioksidan kita ialah buah-buahan. Okey, itu dia membekalkan antioksidan. Sayur-sayuran, bijirin. Okey, dan juga makanan tambahan. Okey, suplemen tambahan. Okey, jadi ini antara contoh-contoh sumber bahan antioksidan. Itu sebabnya kalau kita tengok orang yang selalu mengambil bahan antioksidan ni, okey, sel dia akan lebih baik berbanding daripada orang yang tidak mengambil bahan antioksidan. Okey, setakat ni okey? Faham? Jelas? Okey. Okey, kita tengok apa hasil-hasil yang okey, apakah bahan? Okey, kalau cikgu lebih kepada active ingredient lah. Okey, bahan-bahan yang ada dekat sumber antioksidan tu tadi. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Kenapa kita kena makan sayur-sayuran hijau? Okey, sebab dekat sayur-sayuran hijau ni dia ada sejenis bahan antioksidan yang dikenali sebagai lutein. L-U-T-E-I-N. Lutein. Okey, kalau siapa yang suka pula yang mengambil lobak merah, lada merah, hijau, ubi keledek, sayur-sayuran hijau. Okey, itu ialah beta carotene. Okey, jadi kat sini apa yang kita dah nampak ni? Kalau kita ambil sayuran hijau saja, kita dah dapat 2 package bahan antioksidan. Satu ialah lutein dan satu ialah beta carotene. Jadi saya rasa yang selalu kamu pernah dengar dan kerap dengar ialah beta carotene, betul? Setuju atau tidak? Okey, satu lagi ialah vitamin A, C dan E. Okey, jadi vitamin A, C, E ni banyak diperolehi daripada buah-buahan, sayur-sayuran, telur dan juga kekacang. Okey, tapi siapa yang suka mengambil tomato, tembikai, betik dan jambu batu, ni saya rasa ramai yang suka jambu batu lah. Okey, dia ada sejenis bahan antioksidan yang kita kena pasti sebagai lycopene. Okey, boleh tu?
Ingat bahan antioksida, contoh-contoh dia lutein, beta carotina. Kalau katakan kamu susah nak ingat lutein dengan lycopene, kamu boleh ingat beta carotina dan juga vitamin ACE. ACE. Faham tu? Vitamin ACE. Jadi ingatlah sumber yang kita bolehi ialah dari kebanyakannya adalah daripada sayur-sayuran hijau. Okey, penting tak sayur-sayuran hijau ni pada tubuh badan manusia? Penting atau tidak penting? Selepas ni ramai tak lagi nak suka tolak sayur kat tepi? Ke atau hanya terima maklumat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri sahaja? Okey. Jadi ingat sayur-sayuran hijau tu sangat penting. Kalau kita tengok kat sini pun dah cukup dah. Sayuran hijau saja dia akan bekalkan lutein, beta carotin, vitamin A, C dan E. Nampak berapa banyak dia punya sumber bahan antioksida. Kita dah belajar tadi. Radikal bebas, hari-hari tubuh badan kita boleh dapat radikal bebas. Tapi cara untuk nak menetralkan radikal bebas tu ialah dengan mengambil bahan antioksida. Okey, faham ni? Okey, tapi kalau suka makan buah-buahan, banyakkan makan buah-buahan. Okey, itu antara contoh bahan antioksida yang baik. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, katakanlah cikgu ambil satu contoh. Okey, katakan kita ambil vitamin C. Okey, vitamin C ni biasanya boleh diperolehi daripada buah apa agaknya? Boleh respon kat cikgu? Vitamin C. Okey. Okey, jadi oren. Okey, betul lah oren. Okey, jadi lepas ni saya nak kamu jawab lebih baik sekali yang mewakili semua suku sakat oren lah. Okey, kita panggil dia sebagai buah-buahan citrus. Okey, citrus. Okey, boleh ni? Citrus ni dia mewakili semualah buah-buahan, okey, yang buah-buahan yang macam sifat oren tu lah. Okey, buah limau nipis, limau purut. Tapi orang jarang pakai limau purut ni. Limau purut ni biasanya untuk hilangkan apa limau purut tu? Hilangkan kelimumur kan pada tubuh, pada rambut. Tu antara contoh lah. Okey, jadi semua oren ni kita katakan dia adalah daripada kumpulan citrus. Okey, jadi kita tengok kat sini apa yang vitamin C ni akan buat pada radikal bebas. Okey, kita tengok. Jadi yang pertama sekali, yang ini adalah, yang tengah ni adalah kita punya radikal bebas. Okey, jadi radikal bebas kita ni dia tak cukup pasangan, kekurangan elektron. Jadi apa yang kita akan buat, kita makan vitamin, kita makan oren, okey, kata Syazmi kata contoh dia oren. Okey, jadi dia akan membekalkan bahan antioksidan. Okey, kalau kita punya radikal bebas tu tak banyak, tak ada masalah. Jadi dia dapat mendermakan dia punya elektron, jadi menyebabkan radikal bebas ni akan menjadi neutral. Okey, ingat kalau vitamin C ni walaupun dia mendermakan elektron, dia tidak akan menjadi radikal bebas. Okey, jadi kalau kita tengok daripada maklumat gambar tu saja, okey, bila dia dah menerima satu elektron daripada vitamin C ni, radikal bebas ni akan menjadi neutral daripada segi oksigen dia lah. Ingat je, kalau oksigen ni lah yang akan menyebabkan proses pengoksidaan, oxidative stress tadi. Okey, takkan berlaku sebab dia dah neutral. Okey, setakat ni boleh ikut. Okey, kamu boleh baca je kat situ. Vitamin C merupakan bahan antioksida yang menderma. Jadi kalau kes ni kita dah belajar dulu. Kalau menderma ni sifat atom yang macam mana tu? Nombor elektron dia sedikit ke atau nombor bilangan elektron dia sikit je di petala paling luar ke atau banyak pada petala paling luar? Yang mana satu? Kalau kita nak katakan dia sebagai radikal bahan antioksida.
Okey, yang banyak ke atau yang sedikit? Kalau banyak lebih kepada menderma elektron. Faham tu? Kalau yang sedikit dia lebih kepada menerima elektron. Jadi maksud dia kat sini kita rujuk pada petala yang paling luar. Okey, ni yang luar lah. Okey, jadi kalau ni banyak dia cenderung untuk derma. Okey, ini petala kat luar ni petala dia. Kita tengok bilangan elektron dia sedikit, jadi dia lebih cenderung menerima. Okey, akhirnya bila berlakunya proses ni, akhirnya radikal bebas tadi yang ada dalam tubuh badan manusia tadi telah dineutralkan oleh bahan antioksida. Jadi radikal tadi daripada bebas menjadi radikal neutral. Okey. Kenapa agaknya kita nak neutralkan radikal bebas tu? Agak-agaknya kenapa? Boleh respon kat cikgu. Cikgu dah beritahu maklumat tu dekat awal tadi. Kenapa kita nak neutralkan? Kenapa kita tak biarkan sahaja? Kita nak elakkan satu kata kunci tu. Apa kata kunci tu kita panggil? Boleh respon dekat chat. Bila ada kes ni menyebabkan kita punya sel akan jadi rosak. Okey, kerosakan DNA tu ialah benda yang berlaku. Betul, Syazmin. Tapi apa dia? Ada satu yang cikgu cakap tadi. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita mula dengan O kan? Apa kita panggil? Tekanan oksidatif. Jangan lupa tu. Tekanan oksidatif. Okey. Tekanan oksidatif. Jadi bila tekanan oksidatif ni lah akan menyebabkan sel akan menjadi rosak. Kenapa berlakunya tekanan oksidatif tu? Sebab radikal bebas tadi tidak lagi neutral. Faham? Jelas? Ada yang masalah ke nak faham tentang radikal bahan antioksidan, tindak bala bahan antioksidan dengan radikal bebas? Okey, cikgu rasa jelaslah, dia tak berapa susah sangat pun sebenarnya. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey, inilah contoh. Okey, nampak tu? Kesan dia, antioksidan ialah antioksidan, free radical ialah radikal bebas. Okey, jadi dia cenderung derma. Okey, soalan cikgu. Kalau bahan antioksidan ni dia dermakan elektron, dia maknanya dia dah tak cukup elektron. Adakah dia radikal bebas? Antioksida yang mendermakan satu elektron tadi, adakah ia akan menjadi radikal bebas daripada antioksidan menjadi radikal bebas? Okey, Zalika cakap tak. Ya, dia dah derma ni. Zalika dia dah tak cukup dah dia punya elektron dekat bahagian luar tu. Betul ke? Kalau dia dah hilang, maknanya dia dah jadi tak stabil. Okey, agak apa jawapan dia? Zalika dah jawab tu tapi cikgu tak nak bagi tahu jawapan sebenar dia lagi. Yang lain? Zalika je jawab. Lain? Senyap ni. Okey, jadi jawapan dia tidak. Bahan antioksidan kalau dia mendermakan elektron, okey, dia tidak menjadi radikal bebas. Faham tak ni? Kalau keluar soalan exam jangan silap jawab pula. Okey? Faham? Okey, kalau dia antioksidan ni dah derma pada radikal bebas, apa yang akan berlaku pada radikal bebas? Apa yang akan terjadi pada radikal bebas tu? Apa yang akan terjadi? Okey, neutral. Kamu perasan tak? 2, 2, 2, 2. Jadi dia lengkap lah. Okey, clear ni? Oh, jangan besok kalau kamu silap tafsir pula. Oh, ni antioksidan, dah tak cukup pula. Dia ada 2, 2, 2, 2, 2. Tiba derma 1, dia pula jadi free radical.
No. Jadi ingat je, antioksidan ni kalau dia derma, dia tidak akan menjadi radikal bebas. Okey. Okey, bagus. Jadi maknanya kita panggil dia apa tu? Radikal neutral. Okey, daripada radikal bebas kepada radikal neutral. Okey, boleh? Okey ke ni? Senyap ni. Jelas? Boleh follow? Can you follow my class? Jelas? Yang jawab tu jelas lah. Yang senyap ni. Okey tak ni? Topik ni macam berat sebenarnya. Tapi tak berat mana pun. Okey? Okey, kita tengok kat sini. Okey, bahagian perlindungan yang diberikan oleh bahan antioksidan ke atas bahagian manusia yang berlainan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, otak kita ni kalau kita tengok, okey, ada bahagian-bahagian tertentu, ada bahagian otak, ada bahagian mata, okey, ada bahagian peparu, okey, ada salur darah, okey, sistem keimunan, ada tulang dan juga sendi, okey, kulit, ginjal dan juga jantung. Okey, macam contoh, kalau banyak bahan antioksidan tu ada dekat bahagian otak, jadi bahan antioksidan, kalau banyak radikal bebas pada bahagian otak, jadi bahan antioksidan yang kita perlu ambil ialah resveratrol. Okey, jadi kenapa adanya bahan antioksidan ni penting? Sebab dia nak elakkan otak kita mengalami gangguan saraf. Okey, kalau ada gangguan saraf, jadi dia akan jadi Parkinson dan juga Alzheimer. Okey, Parkinson tu penyakit apa tu? Boleh respon kat cikgu tak? Sepatut dah tingkatan 4 tahu apa masuk penyakit Parkinson ni. Kalau cikgu nak tanya artis yang kena Parkinson, nanti kau tak kenal pula. Sebab apa? Artis tu zaman cikgu. Okey, Parkinson tu penyakit apa tu? Dia penyakit gangguan saraf. Okey, apa dia punya simptom dia? Tangan dia menggeletar. Dia tak duduk diam. Dia nak pegang benda pun tak boleh. Tangan dia tak boleh duduk diam. Itu orang yang mengalami Parkinson. Okey, boleh ni? Alzheimer tu saya nak kamu cek sendirilah. Type dalam Pak Google tu, kamu tengok apa simptom bagi orang Alzheimer. Selain daripada lupa, hilang ingatan dan sebagainya. Okey? Okey, kalau mata, kita kena banyak mengambil vitamin A. Okey, jadi mencegah penyakit mata dan pembentukan katarak. Jadi katarak tu terbentuk disebabkan oleh apa? Kesan radikal bebas. Okey, peparu ialah kita perlu ambil sejenis bahan antioksidan yang baik ialah matcha. Matcha ni bukannya apa tu? Kalau dalam bahasa Tamil matcha ni apa ya? Pakcik Abang. Matcha ni abang ke? Dalam bahasa Tamil. Ni bukan abang. Ni matcha. Bahan yang boleh mencegah penyakit pneumonia. Okey, pneumonia ni ialah penyakit jangkitan pada paru-paru atau radang paru-paru. Radang ni juga dikenali juga sebagai jangkitan. Okey, kalau salur darah, beta-carotina, mencegah arteri daripada tersumbat. Beta-carotina ni banyak juga fungsi dia. Untuk elakkan penuaan dan sebagainya juga tu adalah antara beta-carotina. Okey, sistem keimunan contohnya ialah vitamin A dan C. Okey, kamu tengok vitamin A dengan C tu kita boleh perolehi daripada mana? Vitamin C saya rasa semua orang dah tahu. Vitamin A tu apa dia? Okey, jadi itu antara contohlah. Okey, mencegah kerosakan sistem keimunan. Okey, tulang dan sendi. Okey, sekali lagi matcha. Matcha ni apa ni? Siapa tahu matcha? Mana kita selalu jumpa matcha ni kan, promosi kopi kan, kopi matcha kan. Betul? Pernah tengok tak dekat pasar raya ada kopi matcha?
Nampak? Kopi matcha ni, dia bukan kopi tu, matcha tu sendiri. Okey, memperlahankan kerosakan rawan. Okey, jadi kalau elakkan kerosakan rawan ni kita tahulah. Kalau orang rosak dia punya rawan, apa masalah dia? Pergerakan sendi dia tidak akan betul, susah nak berjalan dan sebagainya. Okey. Okey, tulang dan sendi. Okey, kulit, vitamin C. Jadi siapa yang nak cantik kulit dia, ambillah vitamin C. Jadi untuk elakkan kerosakan kulit. Ginjal, vitamin C juga. Okey, untuk mencegah kerosakan ginjal. Dan yang paling kita takut sekali ialah jantung. Jadi bahan antioksidan yang baik ialah matcha, mencegah serangan penyakit jantung. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh kegunaan bahan antioksidan. Okey, kita tengok faktor yang mempengaruhi kerosakan makanan. Okey, jadi selain daripada tubuh badan manusia juga, okey, radikal bebas ni juga okey boleh menyerang sumber makanan manusia. Okey, jadi itu antara salah satu contoh bila kita ada bahan antioksidan ni ialah untuk mengelakkan pengoksidaan makanan. Okey, pengoksidaan makanan ni jadi akhirnya makanan tu ada tindak balas bakteria. Bakteria ni akan keluarkan radikal bebas dan akhirnya makanan tu akan menjadi rosak. Okey, faham tu? Okey. Kemudian tindakan mikroorganisma dah sebut tadi. Okey, serangan serangga dan rodensia. Okey, apa maksud rodensia? Siapa boleh respon tu? Rodensia ni mewakili apa sebenarnya? Rodensia. Ulat. Salah Syazmi. Rodensia. Okey. Okey, tahu Cik Siti? Cikgu suka panggil Cik Siti lah. Yang ada kat dalam rumah tu. Okey, sejenis haiwan. Cik Siti tu Siti apa tu? Okey, betul. Tikus. Okey, rodensia ni adalah tikus. Okey, jadi ini semuanya boleh menyebabkan kerosakan makanan. Okey, boleh ni? Faham? Okey, itu antara faktor-faktor yang mempengaruhi. Okey, contoh kalau kita tengok kesan pengoksidaan. Okey. Okey, yang pertama. Okey, katakan kita ada apple. Jadi nanti bila naik sekolah nanti tolong bawa apple untuk hari yang kedua persekolahan. Jadi hari kedua tu cikgu akan buat amali. Okey, boleh ni? Tolong buat catatan sikit. Okey, bagi kelas yang ganjil lah. Okey. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, katakan cikgu buat sapuan jus limau. Okey, jus limau ni membekalkan apa? Vitamin apa tu? Jus limau membekalkan antioksida apa pada apple tu? Vitamin kan? Vitamin apa? Boleh respon tak? Okey, bagus. Vitamin C. Okey, jadi kita sapu vitamin C ni kat sebelah sini. Satu lagi kita biarkan permukaan tu terdedah. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, jadi kalau kita tengok yang ini masih lagi sempurna. Yang sini dah mula menunjukkan indikasi bahawa apple tu telah mula rosak. Okey, jadi ini kita akan tengok semuanya adalah hasil selepas 3 jam. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Bahagian permukaan potongan apple dicelup dengan bahan antioksidan. Contohnya jus limau, okey, tidak rosak kerana bahan antioksidan menghalang pengoksidaan makanan. Pengoksidaan makanan ni kita boleh cakap apa tu? Antioksidan membekalkan elektron pada radikal bebas. Okey, jadi tidak akan berlaku proses pengoksidaan makanan. Okey, kemudian kita tengok bahagian permukaan potongan apple yang tidak dicelup di dalam jus limau iaitu tanpa bahan antioksidan. Okey, menjadi rosak akibat pengoksidaan makanan yang disebabkan oleh radikal bebas. Okey, jadi makna tadi radikal bebas ni bila dia dalam keadaan yang tidak stabil, kekurangan elektron, jadi dia akan ganggu sel-sel yang ada di persekitaran dia. Okey.
Okey, itu antara contoh lah. Okey, jadi macam contoh, elok tak kita nak ambil jajan terlampau banyak yang mengandungi banyak bahan kimia ni? Elok atau tidak? Kenapa tak elok? Why? Kenapa agaknya? Okey, jadi dia akan membekalkan banyak radikal bebas. Sumber dia adalah daripada bahan kimia tadi. Okey, kalau bahan kimia makanan ni apa contoh-contoh dia? Boleh bagi kat cikgu tak? Kamu beli makanan kamu baca label tak? Atau main tengok yang mana okey terus masuk dalam troli. Baca tak? Biasalah tak baca. Kita nampak apa? Daya tarikan iklan dalam TV tu menyebabkan kita malas membaca. Betul? Setuju? Tiba-tiba bila kau baca pula, oh dia adalah daripada sumber bahan radioaktif. Time tu dah terlewat lah. Makanan kita dah makan. Okay, lepas ni belajar baca dah. Tingkatan 4 dan tingkatan 5, belajar baca. Tengok. Okay, pewarna, kesan pewarna, bahan awet. Bahan awet yang paling mudah cikgu tengok kat sini ialah apa tu? Apa contoh dia? Siapa pernah tengok mi kari? Mi kari tu, mi dia menjadi warna merah. Siapa pernah tengok? Ramai tak pernah tengok mi kari tu? Okay, bila kena kuah kari tu, mi dia menjadi warna merah. Pernah tengok tak? Okay, yang pernah tu. Yang pernah tengok tu. Lepas ni kamu sanggup makan tak? Kau nampak mi tu warna merah ni. Lepas tu mi kuning ni kena kunyit tu. Kari tu kunyit tu. Yang ada kunyit tu. Jadi sepatutnya dia tak boleh jadi warna merah. Jadi maksud dia apa kat situ? Mi tu sebenarnya mengandungi banyak bahan kimia. Jadi dia boleh menghasilkan radikal bebas atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau kita makan, apa akan berlaku? Tekanan oksidatif kan? Tekanan oksidatif akan berlaku. Jelas tak ni? Faham tak konsep dia? Boleh tak kamu apply dalam kehidupan seharian kamu? Okey. Dengar bagus. Lepas ni amalkan. Itu yang paling penting. Okey. Okey, kita tengok eksperimen kesan pengoksidaan. Yang ni kita akan buat di sekolah nanti. Okey, kita tengok. Okey, dalam topik kita sebenarnya untuk membuat amali bagi PK ni, kita perlu ada penyataan masalah, ada hipotesis, ada pemboleh ubah. Okey, penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah ni kalau kita ringkaskan perkataan ni, dia sebenarnya mewakili apa tu? Penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, manipulasi, bergerak bala, dimalarkan. Ni semuanya adalah apa sebenarnya ni? Kemahiran apa ni? Kemahiran apa yang kita panggil tu? Boleh respon? KPS. Cikgu letak sini KPS. KPS tu apa? KPS. Cikgu bagi kat situ. KPS tu apa? Kemahiran apa tu? Okey, bagus. Proses sains. Kemahiran proses sains. Jadi ingatlah, kalau ditanya apakah penyataan masalah, itu ialah kemahiran proses sains. Apakah hipotesis, itu ialah kemahiran proses sains. Apakah pemboleh ubah, itu semuanya adalah KPS. Dapat menyenaraikan bahan dan radas, itu juga adalah kemahiran proses sains. Okey? Jadi dalam kes kita ni, yang pertama kita tengok apakah bahan antioksidan yang boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apple. Ingat, setiap kali bila kamu menulis penyataan masalah, kamu mesti akhiri dengan tanda
soal. Jadi itu akan mewakili kita punya penyataan masalah. Okey, kemudian ada hipotesis. Okey, kamu kaitkan dengan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Okey, jadi kat sini kita tengok garam, gula, jus lemon ini semuanya adalah kita punya pemboleh ubah manipulasi, boleh melambatkan proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan tu adalah kita punya hasil keputusan atau gerak balas. Okey. Jadi pemboleh ubah kita tengok biasanya kamu kena senaraikan ketiga-tiga, manipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Jadi kalau dimanipulasi ialah jenis larutan, air suling, larutan garam, larutan gula, jus lemon, larutan natrium bikarbonat. Ini adalah contoh-contoh jenis larutan. Kamu tulis jenis larutan saja pun dah betul, tapi kalau kamu senaraikan ke semua sekali pun betul. Tapi ingatlah kalau kita gunakan jangan amalkan letak atau, kamu mesti letak dan. Okey. Okey, sebab apa? Dia berubah. Itu adalah manipulasi. Bergerak balas ialah keputusan. Jadi kita akan nampak di situ perubahan pada warna permukaan potongan apple. Okey, kemudian kita tengok dimalarkan jenis apple, suhu eksperimen. Jadi mana suhu eksperimen tu biasanya kita akan gunakan pada suhu bilik atau suhu makmal. Okey, saiz irisan, okey, tebal, nipis. Jadi kena standard lah kalau kamu fokuskan kita punya dimalarkan tu ialah saiz irisan. Mana kalau kita potong 4, jadi yang suku tu mesti saiz yang sama. Okey, kalau sampai di peringkat yang lebih tinggi, kalau kita tengok saiz irisan tu sampai kena timbang. Bau grade supaya gram tu juga adalah sama. Okey, itu yang kita panggil dimalarkan. Okey, kemudian bahan dan radas ni kamu pasti, cikgu minta kalau buat amali nanti pastikan diasingkan. Jangan letak sekali semua kat sini. Okey. Okey, jadi apa yang kita akan buat? Kita akan potong apple tu. Okey, kita letakkan dalam piring Petri. Nanti kamu akan letakkan dalam piring Petri. Okey. Kemudian kamu titiskan, okey, setiap bahagian tu dengan larutan-larutan yang tertentu. Okey, jadi apa yang kita akan dapat? Okey, kita akan tengok. Okey, agaknya yang mana satu ialah yang mana satu yang kita katakan dia memberi kesan kepada buah tu menjadi kekal bentuk atau warna dia. Okey, cuba tengok daripada keputusan tu. Apa yang kita boleh nampak kat sini? Agak-agak yang mana bahan antioksida yang paling baik? Tengok keputusan tu. Yang terbaik apa? Selepas 3 jam. Okey, bagus. Jus lemon. Why jus lemon? Kenapa jus lemon? Sebab apa jus lemon? Kenapa tak gula? Kenapa tak garam? Kenapa tak air suling? Air suling apa maksud dia? Cecair yang tidak mempunyai garam mineral kan? Tu air suling dia kosong. Okey, bagus Zalika. Dia ada vitamin C. Jadi vitamin C tu dia akan mendermakan elektron pada radikal bebas dan akhirnya kita akan tengok hanya sedikit keperangan yang akan berlaku. Okey? Jelas? Jelas atau tidak? Okey, nampak reaction dan tindak balas. Yang ni paling best nanti bila kita buat amali di sekolah. Okey? Okey. Perbincangan yang ni cikgu dah terangkan tadi, kamu boleh tengok balik. Nanti cikgu akan masukkan semua ni ke dalam Google Classroom. Okey, kamu tengok je dan kamu boleh baca balik. Okey, jadi kesimpulannya kita tengok, okey betul tak bahan tu? Ya, hipotesis tu diterima. Jadi apa yang kita boleh katakan kat sini? Bahan antioksidan seperti garam, gula dan jus lemon boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apple. Jadi maknanya kalau kita gunakan garam, kita gunakan gula,
Tu lebih kepada apa tu? Proses apa tu? Cepat. Orang perempuan memang suka benda ni. Proses apa tu? Garam dan gula. Kita sebut garam dan gula, kita dah, cikgu dah nampak dah. Proses apa tu? Dalam makanan. Proses apa tu? Pelajar perempuan. Ada mangga muda, lepas tu kita buat apa tu? Proses apa tu? Yang masam-masam tu apa kita panggil tu? Proses dia. Betul tu Lia. Proses apa tu kita panggil? Saya lupa nama dia. Bagus Hidayah. Penjerukan. Okay, jadi penjerukan tu ingatlah. Dia gunakan medium dia sama ada dia gunakan garam atau gula. Okey. Nampak tak? Itu adalah satu juga teknologi. Dia ada juga bahan antioksidan dia. Tapi dia tidak kekal lama. Okey, jus lemon pun sama jugalah. Dia sebenarnya pun tak berapa kekal lama. Okey? Okey, faham? Tapi benda penjerukan ni elok tak kita makan selalu? Elok atau tidak? Sebenarnya pun dia tidak elok sebab dia ada bahan awet. Okey, bahan awet tu yang menyebabkan apa tu? Boleh membekalkan bahan membekalkan radikal bebas dan sebagainya. Dia sebabnya adalah daripada bahan kimia. Okey, jadi cikgu harap kamu faham. Okey. Salin soalan, okey, kita buat kepada penilaian. Cikgu tak tahu kenapa cikgu punya cursor ni dia boleh bergerak dengan cepat. Okey, salin soalan. Okey, dah siap cakap dah. Kita pergi kepada satu lagi. Cikgu nak habiskan bab 10. Okey, siapa yang dah siap? Dah. Okey, kalau siapa yang ada soalan, boleh ajukan soalan dekat ruang chat tu. Okey, jangan lupa semua yang cikgu senaraikan soalan ni, saya nak tengok dekat buku SC2 kamu. Pastikan modul siap. Sampai bab yang kita belajar ni. Saya nak tengok modul tu. Dibuat Okey, dah siap? Okey. Okey. Okey, kita break. Okey, cikgu bagi kamu break 5 minit. Okey, lepas ni kita punya kelas tu sekejap je tu. Produk kesihatan sekejap je. Tak sampai pun cikgu rasa 15 minit kita boleh selesaikan. Jadi, kamu boleh keluar dulu daripada kelas ni. Okey, kamu nak pergi toilet ke apa. Lepas tu join balik. Okey, jadi sekarang dah pukul 2.36. Okey, jadi 2.41 kamu masuk balik. Okey, boleh? Kita cuba habiskan bab 10 ni. Jadi minggu depan kita dah boleh masuk bab yang baru. Okey? Okey, siapa nak keluar boleh keluar balik. Okey, lepas ni masuk balik pukul 2.41. Okey. Okey, terima kasih. Kita jumpa balik pukul 2.41.